Sebab tu dia lantik ketua. Memang berlaku di Gunung Jerai. Gunung Jerai itu banyak kota-kota nama kan? Banyak Atas, istana. banyak istana di situ. Tapi orang kata di Gunung Jerai, tapi memang ya. Memang mesyuarat tu saya baca meremang dulu rumah saya. Subhanallah. Okey. Tak apa, yang tu tak sebut. Okey, jangan membahayakan nyawa anda. Ya, Okey. betul. Okey, start dengan Campang. Campang itu sebenarnya Angkor Wat dan sebagainya itu kalau dicek lagi tu dia melebihi daripada tarikh yang dia sebenarnya Angkor Wat itu dulu dikatakan adalah pusat pentadbiran. Dia bukannya temple. Angkor Wat ialah pusat pentadbiran. Pusat pentadbiran. Dan kita maklum memang ada sesudah itu ada serangan daripada negara India ke kawasan ini. Chola dan sebagainya memang menyebarkan agama Hindu dan Buddha di situ. Angkor Wat ni sezaman Campang. Angkor Wat ini zaman Nabi Ibrahim lagi sudah ada Angkor Wat ini. Dan kita dah ada bukti yang ada orang pergi ke sana dan dia dah check. Maksudnya itu bukan temple, itu pusat pentadbiran pada peringkat awal. Ya. Jadi itu memang kawasan ini negara besar ini. Jadi no wonder lah kita dapati ada catatan menyebut 1500 BCE itu adalah Tamadun Campang. Tamadun Campang itu the earliest civilization in Southeast Asia adalah Tamadun Campang. Dan okey, bagaimana pula boleh ada di situ? Di situ dikenali sebagai tamadun. Kerana di situ adalah tutup kita kerana di situ ada satu pelabuhan yang besar. Dia pelabuhannya beratus-ratus, berpuluh-puluh pelabuhan. Berpuluh-puluh. Dia punya beratus-ratus dia punya pelabuhan di situ dan kapal-kapal besar di situ. Masuk. Dan disebabkan itu, dia pada mulanya mereka punya hubungan baik dengan kerajaan Cina. Dan Maharaja Cina pada ketika itu ada satu saat itu suka dengan beras campur. Itu. Dan mereka suka beras campur dan mereka suka bubur tu, buat bubur tu. Kacang tanah, kacang hijau. Lentil dia panggil. Kacang hijau. No, lentil dia panggil hijau. Kacang hijau tu daripada India. Cina. Jadi dia menggalakkan orang-orang rakyatnya belajar macam mana nak tanam padi campur dan mendapatkan kacang hijau tadi. Okey. Jadi peringkatnya baik dan hubungannya mereka baik. Tetapi ada orang mengatakan orang Sanhu Sanhu dan Hansan dia kata adalah orang yang sama dengan orang Campang. Bukan orang yang sama. Sebab saya dah baca satu artikel dia daripada ekologi. Dia buat ekskavasi di Vietnam. Ekskavasi itu dia mendapati bahawasanya bila dia gali kubur, dia gali tempat-tempat ini kan, tempat-tempat bersejarah itu, mereka mendapati budayanya berbeza. Budaya Sanhu, Husan dengan budaya orang Campang ini berbeza. Mereka membuat kesimpulan ini adalah orang yang berlainan. Orang yang berlainan. Ini ekologi buat kesimpulan. Dan mereka mendapati orang Campang ini datang dari mana? Mereka kata datang daripada Aceh, datang daripada Sabah, daripada Kalimantan, Sabah Sarawak, datang daripada Kelantan, datang daripada Kedah. Mereka ini sentiasa berhubungan itu. Itu ada hubungan semua darah. Semua pun betul lah. Daripada Aceh betul, daripada Kelantan betul, Kedah betul, daripada Kalimantan itu. Kalimantan, Sabah, Sarawak itu ada, itu sentiasa berhubungan itu. Daripada Jawa, mereka sentiasa berhubungan dengan orang-orang di Campang ini. Mereka ini ada hubungan darah. Itu. Jadi no wonder kita dapati bahasa mereka tu sama. Sebagai contohnya, mengikut Profesor Teguh, dia kata Iban itu adalah Malay. Kita mengkaji ini, kita melihat dari sudut Austronesia, kemudian Polinesia. Polinesia itu kita bagi kepada Melayu. Melayu tu sebenarnya bukan Melayu, Malao.
Profesor ini tahu macam mana nak menyebutnya. Dia tak sebut Melayu, dia sebut Malao. Kenapa? Malaur kan asalnya Malaur. Kalau kajian saya, minta maaflah kepada orang lain, kajian saya, Mala itu adalah bangsa Bunda Keturah itu. Mala itu adalah nama sejenis gaharu yang terbaik. Kalau you pergi kepada takrif saintifik gaharu, ada dipanggil apa ya? Malachildes apa dia sebut. Itu kayu gaharu itu, kayu terbaik gaharu. Dan kayu ini, gaharu ini dinisbahkan kepada keturah ini. Maksudnya wanita ini daripada etnik Mala ini. Dan kayu terbaik, kayu gaharu terbaik, jangan fikir masa sekarang, masa dulu. Orang memerlukan kayu gaharu ini. Dunia Arab memerlukan, dunia Eropah memerlukan. Ya, memerlukan rempah rantus dan kayu-kayuan ini. Kita fikir, bawa diri kita, fikiran kita 1500 BC ataupun 2000 BCE. Zaman, bukan zaman sekarang. Mereka hanya menampak air je. Perjalanan mereka, laluan air saja. Ya. Jadi, Mala ini adalah nama sejenis gaharu yang terbaik. Dan kita maklum, gaharu yang terbaik adalah daripada Vietnam ini. Kena akui itu. Dan gaharu ini, saya difahamkan, masih ada lagi di kawasan Angkor Wat itu pokok gaharu purba yang tidak dimusnahkan oleh kerajaan Vietnam. Kemboja ke Vietnam, masih lagi ada gaharu itu. Pokok je tapi besar lah, katanya lah. Tidak dimusnahkan. Siapa-siapa yang duduk sana boleh pastikan kan. Dan dulu pokok gaharu banyak. Mereka ambil, mereka tak tanam semula. Sebab tu mereka kebanyakan orang Vietnam datang ke Malaysia cari di Kebajaran Titi Wangsa nak ambil gaharu dekat sini. Ya, kita dapati ada info-info tentang orang Vietnam mari nak cari gaharu dekat Malaysia. Sebab gaharu mereka dah tak ada. Dah pupus, mereka tak tanam semula. Begitu juga di Sumatera dan di Jawa ada pokok-pokok ini. Ya. Jadi back kepada cerita kita tadi. Malaur. Ur itu, sepaham saya, sebab saya kaji Mesopotamia, adalah nama tempat asal Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini orang Ur, berbangsa Akadi, menggunakan bahasa berbangsa Akadi, berbahasa Akadia. Sebagai contohnya, bahasa Akadi ini, macam mana bahasa Akadi? Dia adalah bahasa Arab, dia adalah sound, Arabic sound. Dia adalah, sebagai contohnya, kalau you kata Abu alif bawau. Ya. Tapi kalau dalam Abu kan, kalau dalam bahasa akademik Abun, alif ba ada tanwin tu. Oh, lain sikit lah. Ada. Atau okey. Kenapa tanwin itu dibuat? Dia menggantikan alif lam. Maksudnya kalau dia kata abun, maksudnya al-abu. Al-abu. Dia ada, kalau dalam keadaan harap, dia bila ada alif lam, dia tak boleh baca tanwin. Dia kena baca al-abu. Okay. Tapi kalau tak ada alif lam, dia baca abun. Jadi, tulisan akadi ni ada abun. Maknanya, tulisan tu makrifah lah. Ada alif lam. Dalwun. Dalwun tu baldi. Dalwun tu maksudnya, kalau dalam Arab sekarang, dia panggil dalwun tu tak ada alif lam. Tapi akadi, dalwun tu ada alif lam. Maksudnya mengganti, tanwin itu mengganti ke alif lam. Okay. Itu. Maksudnya di sini, tulisannya sama, sebutannya sama, benda yang sama. Cuma kenapa tak nama Arabic? Dia tak nama Arabic sebab dia tidak pakai Arab tu. Arab itu umum. Dia macam Melayu tu umum. Bangsa yang tua, dia gunakan kabilah. Akadi, Heti, Sumeri, Feniki, Kanani, Kildani, itu adalah kabilah sebenarnya yang hidup di tanah Arab. Ada di dalam buku apa? Macam kita ni,
Kenapa kita tak dipanggil? Kita adalah Malay daripada Malay. Nampak tak? Saya minta maaf lah, saya nak sebutlah benda ni kan. Ini kajian. Kita jangan rasa superior ke apa ke, ada kabilah rasa. Bukan, ini kajian. Nak rasa superior tu tak kisah. Saya memberitahu benda yang daripada atas. Jadi alam Melayu ini, kita sebut alam Melayu daripada Champa, Funan, Tani, Thailand, Selatan Thai, Kedah, Sumatera, Aceh, semua itu adalah hingga Jawa, Indonesia ni ini adalah kepulauan Melayu. Tak perlu tergugat dengan perkataan itu, ya. Ini adalah kepulauan Melayu. Dan kenapa panggil Melayu? Sebab asalnya selepas macam Teguh kata, ini adalah Malao. Malao, dia kata Malao. Itu tadi. Jadi dia tak sebut or, dia sebut o. Jadi kalau bacaan biasa Malayo. Di bawahnya ada Iban, di bawahnya ada Bugis, ada Jawa, ada itu kajian kita. Nak menafikan tu tak tahulah macam mana, tapi ini kajian, saya tak boleh menipu. Kalau saya tidak beritahu, itulah menipunya kan. Jadi bila daripada atas itu, kemudian macam mana pula ada Melayu itu di Jambi? Itu Melayu tingkat kedua. Ini peringkat awal itu. Dia bukan pembahagian, peringkat awal itu bukan pembahagian darah, tetapi pembahagian penamaan tanah. Tanah. Kenapa? Kerana Mala ini orang yang, itu orang yang tinggal di tempat tinggi. Kabilah Mala yang tinggal di tempat tinggi. Dia bukan hubungan darah. Dia adalah hubungan tanah. Orang yang tinggal di tempat tinggi di kawasan alam Melayu dikenal sebagai Malao. Dia hubungan tanah. Kita ni bangsa, nama bangsa hubungan tanah. Kita bangsa dinamakan bangsa kita adalah bangsa tanah. Kedudukan kita di atas tanah. Kedudukan bangsa ini adalah di atas bukit. So nama Malaur. Kedudukan bangsa Arab. Kenapa dipanggil Arabah? Yang tu Abara. Mengikut pandangan beberapa ahli sejarah yang kuno, ya, dan dalam tafsir-tafsir, Arabah itu adalah adik-beradik ataupun orang yang sama dengan Abara. Arabah itu adalah melahirkan Arab. Mana perkataan Arabah, noun dia Arab. Arabah, Arab. Arabah apa maksudnya? Arabah membina kemah. Semua daripada perkataan. Saya orang epistemologi, orang linguistik. Saya melihat dari sudut epistemologi. Kemudian Abaro. Abaro itu Ibrani. Yang apa, Zionis Yahudi duk claim itu bahasa dia. Bukan. Bahasa Abara. Tadi Arabah. Abaro. Abaro tu fa'il, tenses, work, pas, dipanggil pas, Abaro. Kalau noun apa? Ibrani. Noun dah jadi noun dah. Tadi Arabah, noun dia Arabon. Jadi sebenarnya orang yang sama ataupun dua adik-beradik je asal usulnya. Kalau kita tengok daripada perkataan, inilah benda yang sebenar. Jadi kenapa pula ada kaitan Abara dengan Arabah itu? Setiap orang yang Abara itu melintasi. Yang melintasi, merentasi padang pasir. Kan dia tak ada laut. Bagi dia kan padang pasir. Jadi melintasi padang pasir dipanggil nomad. Orang yang nomad. Dan setiap orang yang nomad ini mestilah membina kemah. Kerana nak duduk malam, nak tidur mana. Jadi Abara dengan Arabah ini takrifnya, kalau biasa orang takrif, ada orang yang sama. Jadi dikata bahasa Ibrani. Ibrani itu, maksudnya Ibrani itu wujud sebelum zaman Nabi Ibrahim lagi. Kalau ikut anak Nabi Nuh AS ada 3. Sam, Ham, Yafid. Anak Sam itu cucu kepada Nabi Nuh ada 5. Elam, Ashur, Arfakhshad, Lawit, At-Talut dan Aram. Aram yang duduk dekat Damsyik tadi, yang bahasa Aramik tadi. Jadi alam tu Elamite tadi. Yang kata orang Parsi tadi. Ataupun dia kata Edomite tu mari sesudah itu. Tu Elamite, sekarang Elam. Asyur itu Assyria tu.
Yang kata batu bersurat jumpa Assyria tu dalam Mansur 1,300 tanpa kata kalah itu. Wujud masa tu lagi. Assyria itu. 2000 lebih lagi ada. Kemudian 2500. Akadi 2300. Dia bertukar-tukar. Kemudian Arfakhshad. Arfakhshad inilah kaki kepada keturunan Nabi Ibrahim. Arfakhshad. Lepas Arfakhshad dia ada Syalih. Arfakhshad Abir. Lepas Arfakhshad Abir. Abir itulah Ibraninya. Yang Yahudi Zionis kata ni lah tok nenek dia tu Ibrani. Ibrani tak ada dah masa dia tu. Ibrani dah sebelum zaman Nabi Musa, sebelum Nabi Ibrahim lagi Ibrani. Sehingga kan mereka terpaksa mencipta alfabet. Mereka nak cipta macam mana nak buat kaedah nahwu untuk bahasa Ibrani. Sebab bahasa tu dah pupus, dah tak ada. Mereka terpaksa mencipta untuk mendapatkan Palestin itu. Terpaksa create the nation. Semua dia ambil hak orang. Apa benda? Dia ambil. Kan square script, kan tulisan square script. Itu daripada tulisan Phoenician. Dia capur tulisan Kanaan. Maka jadilah tulisan Hebrew. Dia kata tulisan-tulisan itu baru jadi cipta pada Quran ke-12. Masihi je. Quran ke-12 masih bersama 1100. AD ya? AD. Baru saja yang dicipta oleh, ditulis balik, dicipta oleh, disusun balik oleh Ibn Ezra. Maksudnya tengok pembentukan kerajaan Zionis ini bermula daripada zaman AD lagi. Dan maknanya dia nak bina nation ni. You nak create something new ni, nak ubah sejarah dunia ni. You mesti bermati-matian. Yang you mesti mencipta buku untuk memburukkan sesuatu pihak. Jadi Ibn Ezra telah mencipta tulisan ni. Tulisan apa? Tulisan square script ni, the alphabet of square script. Nak mengatakan inilah tulisan rakyat Israel, orang Israel Zionis di Palestin tu lah ni. Padahal dia ambil daripada tulisan kawan tu. Kanaan dia campur, dia ambil orang. Kemudian dia pun terfikir, macam mana nak bunyikan the sound. Jadi dia terpaksa guna kaedah nahwu Arab. Tak ada. Dia nak cerita, dia kata itulah Ibrani. Ibrani dah habis. Tak ada pun dia punya manuskrip Ibrani. Sebab jaraknya lama. Mereka mencipta sesuatu untuk memihak pada diri mereka. Dah tak ada dah. Jadi mereka terpaksa guna kaedah nahwu Arab. Macam kaedah dah mubtada, khabar, fa'il, fa'il, dhammah, fathah, kasrah, majzum semua. Mereka guna kaedah itu. Dan Jihat tahu tulisan mereka. Dari ada kanan ke kiri. Macam tulisan Arab. Dia menggunakan, kalau Arab panggil lam, dia panggil lameh. Lah. Lebih kurang je. Alif. Okey, sekarang ni tengok tulisan. Alif, ba, ta, sa, jing, ha, da, za, ro, za, ila, akhir. Alif, ba, ta, sa. Greek ambil daripada perkataan ni. Alif, alfa. Beta, ba. Alfa, beta. Alif, ba, ta, teta. Alif, beta. Sampailah zeta. Zai, zeta. Itu daripada Semitic. Kemudian Hebrew ni tadi tu ambil daripada perkataan Arab ni juga. Jadi dia kata jim gamma, lameh, alif. Dapat alif juga. Alif, ba'ah, ta'ah, sa'ah, ja'ah, lamah, ta'ah. Ambil orang punya. Kita Melayu je jujur, tak buat orang, tak ambil orang punya. Sampai kita tak ada tulisan. Orang kata mana tulisan? Tak ada Melayu, tak ada tulisan. Kita tak boleh jawab. Sebab kita tidak claim. Kita jenis yang tak ambil orang punya. Tak tahu kat mana yang hak kita. Kita tak tahu. Padahal kita antara tulisan terawal. Sebab kita terhasil daripada Phoenician tadi. Yang Batak tadi. Kalau Profesor Syarah itu 700 BCE. Kalau Batak itu 700 BCE.
Maksudnya Rencong juga lebih kurang itu, sebab disebut oleh beberapa orang ahli sejarah bahasa daripada kita ada baca, ada dia punya kenyataan tu. Sebab dia punya sama dan kedudukan tempat yang sama di kawasan Sumatera. Batak Sumatera Tengah, Toba. Rencong tu daripada Redang, Sumatera Selatan. Nampak? Jadi Bugis pun ada, Bugis Sulawesi lagi. Tulisannya lebih kurang. Mandailing tulisan lebih kurang, Kerinci tulisan. Kenapa kita dekat Semenanjung ni tak jumpa lagi? Kita tak jumpa lagi tulisan yang betul-betul yang mak duduk dekat sini. Sebab apa? Sebab sebab ekskavasi yang di Sungai Batu tu tak lengkap lagi. Prof Mokhtar hanya gali satu tempat saja. Daripada ada lagi 90, ada lagi 57. Tak silap. Takkan Prof Mokhtar yang jumpa ni sekarang dekat Shah Bandar, dekat pelabuhan. Tempat buat besi. Allah Ta'ala bagi Prof Mokhtar jumpa, relau besi dulu. Dia nak suruh buka mata. Dia bukan jumpakan tulisan lagi. Tulisan dia jumpa, tapi AD lah. Kita nak tulisan 700. Saya kata kepada Cik Lan, yang ketua pengarah Kedah Heritage, Cik Lan, jika kita dah jumpa tulisan 500, besok kita dah boleh buat announcement dah. Kita nak tulisan cacat-cacat dah. Cacat-cacat. Pakulah. Pakulah, tak kira sending ke apa sending ke. Itu tulisan pertama. Sebab dia melalui, sebab Cina, Jepun pelihara tulisan tu. Dia mesti melalui kita. Kita nak tulisan tu. Kita tak nak Jawi, kita tak nak Palawa, semua tak nak. Itu sudah lewat. Banyaknya, jauh lagi perjalanan. Banyak lagi ni je. Banyak lagi, tak apa. Sekarang pukul 2. Itu berapa? Oh, 1, okey. 1.5 kita berhenti. Okey, yang tadi Campang. Lepas Campang, bila Campang, mereka turun bila diserang oleh dinasti daripada Cina itu, Selatan Cina tu, mereka turun ke bawah. Mereka turun ke bawah dan buat kerajaan di Funan. Funan itu maksudnya dalam bahasa Kemet tu Punam, maksudnya adalah gunung. Gunung, tengok. Kaitan Mala ni mesti dengan gunung. Padi tadi, padi Campar tu dia tak ada di gunung-gunung. Adakah sebab paras air laut masa tu masih tinggi? Tinggi. Sebab paras air laut tinggi. Prof Mokhtar kata 1300 AD barulah kawasan air laut tu rendah. Sebab itu tak ada dah proses besi dekat berhenti proses lembu besi dekat Sungai Batu. Selepas tahun berapa? 1300 AD. That's why 1592 adanya peta Portugis, dia ukis, dia kata ada permatang daripada Tanjung Tuan Melaka ke Tanjung Tanah, dekat Sumatera. Tanjung Tanah Sumatera tu, Tanjung Tuan dengan Melaka, ada beteng pasir. Maksudnya betul lah air tu dah surut. Air rendah. Sandbank dipanggil kan? Sandbank. Dah ada permatang. Jadi tahun 1000 kalau ikut tarikh tu 1592. Betul kan? Jadi maksudnya di sini kalau 1592 sudah ada tu, kalaulah Prof Mokhtar kata 1300 AD, 1300 AD, air sudah surut 1300. Sebab itu tak ada kapal dah boleh masuk ke Sungai Batu. Tertutupnya dua jalan ke Teluk Siam itu disebabkan air dah rendah dan serangan Siam banyak merosakkan kawasan itu. Nampak tak? Okey, bermakna kalau ikut Portugis 1511 kan? Kalau ikut kepada tarikh ni, saya ikut kepada fact yang kita dapat kan. Maksudnya Portugis tak lalu Selat Melaka tau. Nak pergi ke Batu Pahat kan? Nak masuk Batu Pahat kan? Jadi lalu mana? Dia lalu ikut bawah.
1300 air dah sikit. Air sikit, benteng nampak. Sebab tu, peleburan besi di Sungai Batu terhenti. Akibat daripada air cetek, tak ada kapal boleh berlabuh semua. Dan juga banyaknya apa? Serangan-serangan daripada pihak Siam. Peperangan. Jadi bila air cetek, tebing naik. Itu normal lah. Bila tebing naik, dia lalu mana? Dia ikut belakang. Bawah, yang saya nampak lah. Dan saya tu pun dah ada tanya beberapa orang pakai semua kan. Betul. Memang dia tak ikut itu. Sebab 15-11. Apa pergi mari. 15-11 ada benteng lah. Dia pergi, dia masuk ke Selat Sonda. Dia ke Riau lah maknanya lalu situ. Kemudian dia singgah di Batu Pahat. Di Batu Pahat tu kan dia ada jalan penarikan. Jalan penarikan tu boleh tembus ke Laut Cina Selatan. Jadi dia melintasi lah, jalan penarikan untuk pergi ke Muar. Muar dulu adalah Melaka sekarang. Itu yang saya nampak. Saya dah bincang juga benda ni. Kalau salah tolong betulkan. Banyak ni benda baru. Memang tak boleh pakai buku apa-apa yang dah publish lah. Kena tulis baru dah. Saya tunggu Prof InsyaAllah. Tak sabar dah dapat buku yang Prof tunjuk tadi. Jadi itu cerita dia. Lepas tu dia orang kata apa 1300. Okey, back kepada duit tadi. Apa yang dia tulis atas duit tadi? Yang dia kata 118 tu. Dia tulis belanja Kedah Darul Aman dalam tulisan Jawi. Tulisan Jawi sudah ada waktu itu. Oh, 1800? Belanja Kedah Darul Aman 118 bersamaan 736 Masihi. 736 sudah ada duit fulus timah tulis belanja Kedah Darul Aman. Maksudnya sudah ada lebih awal lah tulisan Jawi. Kalau boleh tulis dah belanja tu. Arab tak tulis perkataan belanja. Yang ini ke yang macam ni? Yang tengah, yang ada lubang tengah. Arab takkan tulis perkataan belanja Kedah Darul Aman. Kedah Darul Aman tu, perkataan Kedah tu sendiri pun memang dah ada dalam kamus Arab. Belanja Kedah Darul Aman 118. Maksudnya 736 sudah ada. Sudah ada kerajaan lah. Maksud waktu itu kerajaan Sriwijaya. Maksudnya kerajaan itu kerajaan Islam. 118 kan 736. Kerajaan Sriwijaya kan jatuh 1200 kurang yang ke-13. Nampak tak? Jangan kerajaan Sriwijaya jatuh. Ibu negara kerajaan Sriwijaya lah dicaya. Caya itu langkah suka Kedah tua lah. Maksudnya apa? No wonder kita jumpa duit tu. Betul lah. Maknanya Omar Abdul Aziz sudah hantar ketua. Sudah hantar guru agama. Ulama. Sebelum ulama datang, kita agama Hanifah. Okey. Jihan nak pergi ke situ. Back daripada... Sebab kalau kata dengan jumpaan fulus timah 736 ni lah baru kita Islam kalau nak katakan. Kalau nak katakan. Tapi sebenarnya Phoenician yang datang itu mereka beragama Hanifah. Phoenician, okey, back kepada cerita Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ni semua orang tak percaya, ramai orang tak percaya. Orang Malaysia tak percaya tau. Betul. Saya tak tahu kenapa. Sebab saya rasa mereka tidak mengkaji ancient sources. Kami hanya baca apa buku teks dulu. Rare ancient sources. Saya baca benda tu. Rare ancient sources. Tok Fauzi, saya bincang dengan Tok Fauzi bersama dengan saya dalam bab ni. Rare ancient sources. Jadi rare ancient sources ni dia cerita pasal Ope. Gunung Ledang. Ope ni adalah Gunung Ledang. Memang maklumlah dunia lain. Dekat sini je dipertikaikan. Mana serta apa Nabi Sulaiman mari semua saya kata. Saya kalau pelik-pelik malas layan. Dia datang sini. Dan dia datang, dia minta pertolongan. Dia bersama dengan orang Phoenician. Maksudnya di sini, orang Phoenician beragama Tauhid. Nabi Sulaiman tidak akan berjalan bersama, ambil orang yang bukan beragama Tauhid untuk menjadi rakan
seperjalanan. Dia mesti ambil orang beramal tauhid. Hiram At-Tairi tu raja Phoenician tu yang dilantik untuk menjadi kapten dia. Jadi selamat untuk saya claim Indah Varman ni beragama Hanif. Kalau ikut ini adalah agama Hanif. Kalau tidak, kenapa dia boleh berhubung dengan Umar Abdul Aziz? Maknanya dia dah sudah dengar. Dia tahu kedudukan dia. Sebenarnya agama Hanif ni Jiha adalah daripada ajaran syariat Musa, syariat Isa. Makna zaman, kalaulah dalam buku Richard L. Smith dah sebut, dan banyak lagi buku lain lah sebut, kita baca, saya bawa contoh tu, hanya contoh kecil. The first millennium of BCE, 1000 BCE, maknanya sebelum zaman Nabi Isa tu sudah ada pergerakan pelayaran orang Melayu ke tempat-tempat long before Greek and Roman. Makna tok nenek kita agama Hanifah, syariat tu. Tapi kata nak apa Hindu, Buddha semua, itu dibawa oleh pedagang-pedagang. Kita kena akui, jika orang India di Malaysia, orang Cina mempunyai tulisan, maknanya mereka bukan asal sini. Mereka ada tulisan kan? Kita pula ke mana? Kita tu Jawi, mereka tulisan asal. Mereka maknanya mereka daripada luar. Padat ni. Okay. Alhamdulillah. Yang paling penting